Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan kepada kita, diberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan pengajian kita walaupun kelas takmir ini tidak dapat dilakukan di masjid maupun di surau, tetapi kita gunakan kemudahan yang ada pada kita melalui online. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil pengiktibaran daripada apa yang akan disampaikan oleh saya melalui kitab Mustika Hadis jilid yang pertama ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini musim pandemik COVID-19 yang begitu mengganas, ya. Apabila adanya varian baru yang datang disebarkan kepada manusia, maka sebab itulah tuan-tuan, kita kena sentiasa mematuhi ataupun sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Sama ada kita kena sentiasa membasuh tangan kita. Janganlah kita berada di tempat yang ramai. Janganlah kita berada di tempat yang meragukan kita. Kalau nak keluar pun keluarlah dengan masa yang singkat. Jangan duduk berbual, sentiasa mematuhi memakai pelutuk muka. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita, ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelakkan kita semua daripada dijangkiti wabak pandemik COVID-19 ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan bab beriman kepada adanya malaikat, hadis yang ke-20, ya, muka surat 70, versi tulisan Jawi. Kalau hadis sebelum ini kita baca berkenaan dengan adanya malaikat yang ditugaskan mengenai kejadian manusia dalam kandungan rahim ibunya. Dan pada pagi ini kita teruskan lagi, di antara malaikat juga ada yang ditugaskan memerhati amalan-amalan manusia. Jadi ada malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat, untuk merhati, untuk mencatat apa yang diamalkan oleh, apa yang dilakukan oleh manusia. Hadis yang ke-20 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون رواه البخاري ومسلم والنسائي. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT, apakah maksud hadis ini? Hadis yang ke-20 ini menceritakan berkenaan dengan ada di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala ditugaskan untuk memerhati amalan-amalan yang dilakukan oleh kita
manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW sabdanya, malaikat turun naik dalam kalangan kamu silih berganti. Ya, Allah perintahkan malaikat ni kepada kita untuk merhatikan amalan kita silih berganti, malam dan siang. Ada yang ditugaskan malam, ada yang ditugaskan waktu siang. Kedua-dua puak ini berhimpun pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Jadi kedua-dua malaikat yang tugas malam dan siang ini berhimpun pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Setelah itu puak yang bermalam dalam kalangan kamu naik, ya. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedang ia mengetahui hal mereka, bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Jadi Allah SWT tanya apabila malaikat yang bertugas malam ni naik pada siang hari, lalu Allah tanya malaikat ni, sedangkan malaikat tadi tahu, lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana keadaan hamba-hambaku semasa kamu tinggalkan? Bagaimana si fulan ni, dia buat apa, dia lakukan apa ketika kamu tinggalkan dia? Maka malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang, dan kami datang kepada mereka sedang mereka mengerjakan sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bagi tiap-tiap seorang di kalangan kita ini, di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini, ada malaikat yang ditugaskan memerhati amal-amalnya. Ada malaikat yang memerhatikan amalan-amalan seseorang. Amal yang dikerjakan pada siang hari, ada malaikat yang memerhatinya, yang mencatatnya. Demikian pula amal-amal yang dikerjakan pada malam hari, ya, ada malaikat yang mencatatnya, yang memerhatinya. Maknanya tuan-tuan mati Allah SWT, kita buat benda yang baik, kita buat benda yang tak baik, dapat dilihat oleh malaikat, ya, dapat dilihat oleh malaikat. Ada malaikat yang memerhati kita walaupun tidak ada orang melihat, maka ada yang melihat, yakni malaikat. Allah tetap melihat. Kedua-dua puak malaikat itu, yakni jenis kedua-dua puak malaikat yang menjaga siang dan malam itu, turun naik silih berganti, dan mereka akan bertemu di antara satu dengan yang lain pada waktu sembahyang subuh dan pada waktu sembahyang asar. Maka berbahagialah orang-orang yang mengerjakan dua sembahyang itu pada awal waktunya, kerana dapat disaksikan bersama oleh malaikat malam dan malaikat siang yang tersebut. Allahu Akbar, besarnya. Jadi inilah kelebihan orang yang sembahyang di awal waktu, sembahyang asar dan juga sembahyang subuh, disaksikan oleh kedua-dua puak malaikat ini. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lain disebutkan malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi, di mana sekiranya orang tadi bersedekah, ya? Dan ada juga malaikat yang mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihinakan orang yang menahan hartanya daripada bersedekah. Orang yang bersedekah, malaikat doa kepada Allah agar orang ini ditambah rezekinya. Ini kebenaran, ya, adanya malaikat yang sentiasa melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Di antara malaikat juga, hadis yang ke-21, ada yang ditugaskan mengisytiharkan kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibencinya. Ada juga malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengisytiharkan, untuk memberitahu kepada umum tentang orang yang dikasihi Allah dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pengisytiharan malaikat ni tuan-tuan kita tidak dengar. Kalaulah kita dengar tuan-tuan, si fulan bin si fulan telah dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka habislah kita.
Orang yang sipulan ialah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak begitu berlaku semasa hayat kita. Kita dihijabkan pendengaran tersebut, ya. Kita dihijabkan oleh Allah SWT agar tidak mendengari apa yang diisytiharkan oleh malaikat itu kepada kita. Dapat kita ketahui melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis yang ke-21 ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu wa yuhibbuhu Jibril fayunadi Jibril fi ahli samai inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu samai thumma yudha'u lahu al-qabul fil ardi wa idza abghada Allahu 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa'abghidhu fayubghidhu Jibril thumma nada fi ahli samai inna Allah yubghidu fulanan fa'abghidhuhu fayubghidunahu thumma tuda'u lahu al-baghdha'u fil ardi. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila Allah hendak membahagiakan seseorang hamba-Nya, apabila Allah SWT hendak membahagiakan seseorang hamba-Nya, Allah Ta'ala menyeru Jibril dengan berfirman, sesungguhnya Allah kasihkan si Anu, maka hendaklah engkau mengasihinya. Allah nak bahagia seseorang, dia panggil Jibril alaihissalam, dia kata, sesungguhnya aku kasihkan si Anu, maka hendaklah engkau mengasihinya. Orang ni aku kasih, maka engkau hendaklah mengasihinya. Jibril pun mengasihinya. Maka Jibril ni malaikat, tuan-tuan, kita tahu malaikat ni dia makhluk yang taat kepada Allah. Maka dia kasih, ya? Dia pun kasihlah kepada orang yang dikasihi Allah SWT itu. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekilan penduduk langit. Ya? Jibril mengisytiharkan, memberitahu kepada sekalian penduduk langit. Katanya, hai penduduk langit, sesungguhnya Allah kasihkan si Anu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Penduduk langit siapa, tuan-tuan? Malaikat. Ya? Dia Jibril isytiharkan kepada semua penduduk langit, ya, sesungguhnya aku isytiharkan kepada kamu bahawa Allah kasih kepada si Anu. Maka, ya, penduduk langit pun mengasihinya. Setelah itu orang yang tersebut dikasihi dan diberi sambutan di bumi. Bagaimana pula keadaan di bumi? Di bumi, orang yang dikasihi oleh Allah SWT tadi, orang tadi akan diberi sambutan di bumi, dimuliakan, ya, di bumi ini. Dan apabila Allah Ta'ala bencikan seseorang hamba-Nya, ya, Allah tak suka kepada seorang hamba-Nya, disebabkan pelakuan maksiatnya, disebabkan dia dalam keadaan asi kepada Allah. Allah memanggil Jibril serta berfirman, ya, sesungguhnya aku bencikan si Anu, maka adalah engkau bencikan dia. Begitu juga dengan orang yang dibenci oleh Allah SWT. Allah panggil malaikat, wahai Jibril alaihissalam, sesungguhnya si Anu ni aku benci. Jibril pun juga membencinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit. Katanya, Jibril mengisytiharkan, maklumkan kepada penduduk langit, katanya sesungguhnya Allah benci si Anu, maka hendaklah kamu sekalian membencinya. Dengan itu penduduk langit pun membencinya. Jadi orang yang
orang yang Allah Ta'ala tak suka ni tuan-tuan, bukan Allah saja tak suka, bahkan malaikat pun juga turut tidak menyukainya. Setelah itu, orang yang tersebut dibenci dan dipulaukan di bumi. Inilah tanda-tanda orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disukai juga oleh malaikat, dan juga tidak disukai oleh manusia di bumi ini. Makhluk-makhluk lain juga tidak suka kepada dia. Jadi sebab itu tuan-tuan yang dimata Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usahakan jadikan diri kita ini agar kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disukai oleh malaikat dan juga disukai oleh makhluk-makhluk lain, khususnya manusia. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini, hadis yang ke-21 ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahawa sifat-sifat dan amalan yang baik menyebabkan orang yang mempunyainya dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasihi oleh sekalian makhluk. Jadi sifat dan amalan yang baik dilakukan oleh seseorang itu menjadi asbab puncanya dia dikasihi oleh Allah SWT dan dikasihi oleh malaikat dan juga dikasihi oleh sekalian makhluk termasuk manusia. Ia memahami baik dan buruk dari penduduk langit dan bumi. Demikian pula sebaliknya, maknanya begitulah sebaliknya, kalau orang yang tidak dikasihi oleh Allah SWT, maka dia juga tidak dikasihi oleh makhluk-makhluk lain dan juga tidak dikasihi oleh manusia. Tujuan pengisytiharan kasih atau benci yang tersebut yang dibuat untuk orang itu ialah sebagai memberi nilai yang sewajarnya, supaya kesan kebaikan dan kejahatan itu dapat dirasai oleh orang yang punyainya dalam dunia ini sebelum ia menerima di akhirat kelak dengan sepenuhnya. Jadi balasan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang melakukan perkara yang baik semasa hidupnya di dunia, dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasihi oleh malaikat dan juga dikasihi oleh makhluk-makhluk lain semasa hidupnya. Dan inilah balasan semasa hayatnya di dunia. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan perkara yang tidak baik ini, Allah SWT tunjukkan buktinya bahawa dia ini tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga tidak dikasihi oleh makhluk-makhluk lain. Juga turut tidak dikasihi oleh makhluk manusia. Inilah sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Oleh demikian tuan-tuan, kita hendaklah sentiasa berusaha agar kita sentiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita usahakan diri kita dikasihi oleh malaikat dan juga dikasihi oleh manusia semasa hayat kita di dunia. Bagaimana kalau kita lihat tuan-tuan, orang yang dikasihi oleh Allah, maka dia disanjungi oleh malaikat dan juga disanjungi oleh semua manusia, sama ada musuh maupun yang tidak musuh padanya, semuanya kasih kepada dia. Baik tuan-tuan mati Allah SWT, insya-Allah kita dapat huraikan, dapat memahami dua hadis. Yang pertamanya iaitu malaikat sentiasa memerhatikan amalan yang kita lakukan, sama ada kita lakukan amalan yang baik ataupun amalan yang tak baik. Kedua, kita dapat memahami bahawa orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapat balasan sewajarnya semasa hayat di dunia lagi, dan bahkan orang yang tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dapat balasan bukan hanya menanti di hari akhirat, bahkan di dunia lagi dia telah mendapat balasan tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak dikasihi oleh manusia. Jadi usahalah tuan-tuan diri kita untuk sentiasa melakukan amal yang baik yang dapat didoakan oleh malaikat dan diisytiharkan sebagai kita ni orang yang baik semasa hayat di dunia.
Dan jangan sebaliknya tuan-tuan, kita jadi orang yang tidak baik. Moga-moga dengan pendedahan ilmu yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah kita dapat melaksanakan kehidupan amalan dalam kehidupan semasa hayat kita dengan melakukan amalan-amalan yang baik dan ianya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kecil amalan yang baik yang kita lakukan itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amalan yang baik walaupun sekecil zarah, maka dinilai dengan yang baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sekecil zarah, maka dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.